الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين صدق الله العظيم. Allahul Azim. Alhamdulillah. Allah. Salam. Allahu akbar. Pacik-pacik tu Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi di pagi ini. Celik-celik bangun pagi kita, Allah masih lagi diberikan keizinan ya. Dan khususnya bila anda membuka TV Al-Hijrah pada pagi ini, tahniah. Allahu akbar. Terima kasih sebab pada hari ini kita bersama secara khas sebenarnya. Ya, betul. Bersempena dengan majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-59. Betul. Yang telah pun membuka tirainya pada malam tadi dengan majlis tilawah. Betul. Dan pada hari ini, terutama di siang hari ataupun di pagi hari ini akan bermula majlis menghafaz Al-Quran. Jadi kita dengar tadi hafazan daripada adik kita, nama apa dik? Muhammad Arif Naufal. Muhammad Arif Naufal. Masya-Allah. Umur berapa ni? Tu dah. 12. Oh, sebaya lagi dah. Allah. Abang tua sikit je. Alhamdulillah. Dah berapa lama dah hafal Quran? Start dari tahun 2. Tahun 2. Memang minat ke, ayah paksa ke, ayah cokek leher kata kau hafal Quran ke, atau memang minat nak hafal Quran? Dulu kena paksa, tapi lama-lama elok ah. Alhamdulillah. Lama-lama jadi seronok. Masya-Allah. Berapa juzuk dah? Berapa hafal dik? 5 juzuk setengah. Allahu akbar. Macam mana kita? Siapa nak buat menantu boleh pergi tahulah. Kalau kita ditanya berapa juzuk Quran, ditanya Allahu akbar. Tak tahu. Ada orang kata berjuz-juz. Berjus-jus. Kita pun masya-Allah jus macam-macam. Jus apa? Jus temikai, jus oren. Tu lain. Tu minuman. Masya-Allah dik, mudah-mudahan ya menjadi penawar dan penyejuk qurrata ain kepada ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Okey. Jadi dalam pada proses nak belajar tu, nak menghafal tu dik, nak tanya ada susah tak nak hafal? Ada susah. Ya, kalau adik nak mengatasi susah tu adik buat macam mana? Ulang banyak kali. Ulang banyak kali. Pernah rasa putus asa tak, macam alam payahnya, susahnya? Pernah ya? Betul dia buat macam mana? Lepas tu try cuba nak nikam balik. Cuba jugalah, maksudnya cari cara lain pula. Apa nasihat adik pada kawan-kawan yang kat luar sana yang duk fikir nak hafal Quran ke tidak dan sebagainya? Ya, betul. Apa nasihat sikit?
nasihat saya kepada kawan-kawan lain, lepas maghrib cara nak hafal Quran kena selalu ulang lepas maghrib. Lepas tu kalau tak ingat satu ayat tu kena ulang banyak kali supaya lebih ingat. Subhanallah. Itulah pesanan daripada Ustaz Arif Naufal. Rasa boleh buat rancangan khas bersama Ustaz Arif nanti. Ustaz cilik Ustaz cilik. Insya-Allah. Baik, para sekalian, sekali lagi anda kena saksikan TV Al-Hijrah sebab sememangnya TV Al-Hijrah membawakan siaran secara langsung untuk majlis menghafaz Al-Quran. Dan ini merupakan kali pertama. Betul. Dan kita harapkan akan menjadi satu sejarah buat TV Al-Hijrah dan juga tuan-tuan dan puan yang dapat kita saksikan secara langsung majlis menghafaz Al-Quran yang akan biasanya kalau kita saksikan majlis menghafaz Quran ini secara rakaman. Betul. Tapi kali ini TV Al-Hijrah membawakan secara langsung untuk anda saksikan dan insya-Allah bermula daripada hari ini. Okey. Baik. Kita nak tengok pula hebahan masjid. Kita bawa rakan-rakan kita saksikan. Betul. Banyak. Jadi itu baru hari pertama mungkin hari kedua. Itu belum keluar Ustaz Nabil punya kuliah lagi tu. Ustaz Nabil dia tak hantar je. Kalau kuliah hantar memang penuh kuliah dia. Allah. Tak berhenti Tak berhenti. Baik, alhamdulillah. Okey, ada satu Vicky yang menarik kita nak paparkan kepada anda, kongsikan kepada anda, iaitu mengenai dengan Muslim Youth Camp yang telah pun berlangsung pada hujung minggu lepas dan antara personaliti yang terlibat adalah Ustaz Don, Wasiril dan beberapa orang lagi lah, dan kita tengok apa yang menarik tentang Muslim Youth Camp yang telah pun. Kongsikan kemenarikan ini. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama dengan kami di Assalamualaikum. Pembuka lembaran kita di hari ini. Insya-Allah hari ini sambil-sambil kita nak bincang tentang Al-Quran. Betul. Sambil-sambil puan-puan dan para penonton duduk sarapan dan sebagainya. Insya-Allah kita tak berdua. Ya. Kita nak bincang ni kena ada tokoh dia. Insya-Allah. Sebab orang kata selalunya cari pagi ni cari nasi lemak, cari roti canai untuk santapan perut. Tapi santapan rohani tak ada. Kita ada santapan rohani, rohani. Bukan sentap rohani. Ada menunya juga lah. Ada menunya. Okey. Dan untuk menu hari ini kita akan bincang mengenai hebatnya kuasa hafazan. Masya-Allah. Dan bersama di sebelah kanan kita. Betul, iaitu yang bahagia Dr. Anwar Hasin, pensyarah pengajian Quran dan Sunnah daripada USIM. Assalamualaikum Dr. Apa khabar? Tahniah ya. Dah dapat Dr. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, dan di sebelah sana adalah Ustaz Amir Rahman Abbas. Seorang apa ni? Cikgu ataupun ustaz selamat hari cikgu, hari guru. Apa khabar Ustaz? Di Smart Labu Ya. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Sebenarnya tetamu kita tak boleh perkenalkan lagi sebenarnya sebab ya, mereka betul. sudah kalau sebut Al-Quran saja antara tokoh-tokoh sinonim. Serasi dah. Johan tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Masya-Allah. Ni pula pernah terlibat di peringkat kebangsaan dan terbangsa Ustaz Alhamdulillah. Jadi masing-masing dah orang kata pengalaman duduk di pentas antarabangsa tu, kita ni kalau nak naik ke pentas tu ketak lutut, bukan nak baca pun, naik saja baru dah ketak lutut, naik dia betulkan Quran je kan, betulkan mic. Allahu akbar. Beruntung kita ada dua-dua orang ahli panel yang mungkin kita berkongsi untuk tuan-tuan dan puan-puan sikit sebanyak berkaitan dengan Al-Quran. Okey, mungkin sebagai permulaan ni saya nak ajukan kepada Fadil Dr. Anwar Hasin berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Mungkin Doktor boleh ceritakan sikit tentang kelebihan-kelebihan ataupun kehebatan ulama terdahulu yang membawa Al-Quran ni, orang kata apa, antara perjalanan ataupun perjuangan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan Quran tu sebagai wahyu Tuhan. Jadi dilihat ulama-ulama terutama di Nusantara memainkan peranan. Sejauh mana Doktor melihat bahawa peranan ini dimainkan sebaiknya sehingga kita hari ini dapat faham Quran, baca Quran macam suara Doktor Ustaz Nur Allah, Ustaz Amir, Allahu akbar. Jauh sangatlah dengan saya. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertamanya alhamdulillah, terima kasih kepada TV Hijrah lah, Ustaz Nabil, Ustaz Fadli kerana jemput ni. Jadi bila kita sebut tentang Al-Quran, maka sudah tentulah dia sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad SAW ni dia utuskan dengan Al-Quran. Betul. Al-Quran ini adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang diwahyukan oleh Allah SWT ke atas baginda melalui perantaraan malaikat Jibril. Betul. Dan dialah merupakan dustur, kata-kata sebagai peraturan hidup, panduan hidup yang dibawa pakej lengkap oleh Nabi SAW. Tanpa Al-Quran maka tiadalah ajaran Nabi SAW. Dan bila ditanya Sayyidatuna Aisyah tentang Al-Quran, maka Sayyidatuna Aisyah kata kana khuluquhu Al-Quran, tentang Muhammad SAW. Maka melihat Al-Quran itu sebagai satu panduan kehidupan dan modelnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ringkas ceritanya, kalau kita kata tentang peranan ulama dalam menyampaikan Al-Quran kepada kita sehingga hari ini, maka sudah tentulah pertama sekali Al-Quran ini bila diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada para sahabat dan para sahabat
terlebih dahulu menghafalnya. Betul betul. Oh. Sebelum menulis, Ya. mereka menghafal. Maka Nabi SAW sendiri juga sebagai seorang yang ummi, tidak menulis Al-Quran tetapi menghafal di dada baginda. Allahu Jadi kemudian bila sampai pada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, sehinggalah para ulama Nusantara maupun bukan Nusantara, betul. maka ianya telah disebarkan melalui hafalan dan penulisan dan juga kefahaman. Jadi itulah seberingkasnya tentang Al-Quran ini. Betul. Dan Itu peringkat awal. peringkat Betul. awal. Bahawa sahabat dan Nabi sendiri menganjurkan bahawa untuk menghafaz. Kekuatan kehebatan kekuatan pemikiran itu untuk nak menghafal. Tak fikir benda lain, Quran je. Dan saya terdengar juga sememangnya pada zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengangkat mereka yang menghafal Al-Quran untuk mengetuai peperangan dan sebagainya. So Betul. itu sebenarnya maksudnya menandakan bahawa mereka yang menghafal Al-Quran ini adalah sangat tinggi darjatnya. Betul. Di sisi Islam, dalam Islam lah. Ya. Baik, saya nak berbalik kepada bila bercakap tentang baca Quran ni. Dia ada taranum-taranumnya kan. Kalau orang biasa dia taranum lah. Tak nak Tak boleh lagu baca, tapi lagu terlena. tak tahu dan sebagainya. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit apa taranum-taranum yang ada lah sebagai ahli ni Ustaz. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini sempena dengan majlis tilawah dan mahafaz Al-Quran. Jadi semua para qari dan qariah, hafiz dan hafizah dari seluruh negara-negara Islam dijemput ke majlis ini. Dan kita sampai pernah digelarkan Malaysia ini sebagai Baladul Quran. Itu digelarkan oleh orang Arab sendiri, negara yang menghidupkan semangat Al-Quran. Jadi kalau kita nak cerita berkenaan dengan taranum ni, kita balik pada hadis Nabi SAW. Ada beberapa hadis yang menceritakan tentang tuntutan untuk kita memperbagaikan bunyi bacaan itu, bunyi suara itu, supaya ianya mempunyai satu rentak-rentak yang menarik. Cuma taranum ni dia banyak dia punya pecahan dia. Mungkin kalau kita pergi ke negara-negara Arab sendiri pun ada taranum-taranum yang lagu-lagu yang kita tak pernah dengar, tetapi masyhur di kalangan mereka. Tetapi ala kulli hal, taranum ni ialah yang kita nak kena faham, ialah satu ilmu yang digunakan untuk mencantikkan bacaan Al-Quran dan menarik minat orang mendengar. Banyak orang Islam kita, orang Melayu, bila sebut taranum, ini untuk qari-qariah saja. Orang nak masuk bertanding, orang nak buat tarik-tarik lagu, nak napas panjang, baca kerut-kerut muka, letak tangan sini, dia orang belajar. Dia orang awam, orang-orang yang biasa ni, kami tak perlu tahu pun apa itu taranum. Itu makna konsep tu salah. Konsep taranum ni ialah kita baca Quran dengan baik, tetapi mengikut kaedah, lagu dia tu mengikut kaedah, dan bila kita baca orang suka dengar. Pasal taranum digunakan dalam bacaan jadi imam, kemudian kita baca dalam Quran seharian, azan, semua berkehendak kepada satu bentuk lagu yang menarik. Cuma soal lagu tu bagaimana mungkin kita boleh bincang lepas ni lagi, tetapi lagu tu sendiri medium untuk kita menarik orang minat pada Quran. Dan kita lihat peranan suara dan lagu ni, bila ada lagu, benda tu kita senang hafal. Contoh kita dengar nasyid-nasyid kan dipasang, dimainkan di televisyen, di CD, budak-budak kecil tiba-tiba hafal. Dia hafal, bukan dia hafal, dia tak tengok pun, tapi dengan lagu tu. Melodi tu. Ya, melodi. Kalau kita dengar iklan pun, iklan dia ada lagu tu yang kita ingat. Maka bila kita ingat lagu, ini produk ni. Jadi itulah yang kita kena faham. Yang pertamanya, taranum ni ialah untuk menarik orang suka baca Quran, suka dengar Quran. Sebab memang fitrah kita kan suka dengar pada bunyi sedap, bunyi yang indah. Dan sebenarnya tak lengkap sebenarnya bila kita ada qori tapi qori tidak memperdengarkan bacaan. Selepas inilah. Selepas kiri dan kanan dua-dua. Kita akan minta untuk peluang kita bersama-sama mentadabbur Al-Quran. Sebab lepas ni kita akan sama-sama nak ke PWTC pula selepas ni kan. Panjang lagi perjalanan kita. Jadi tadi pembuka bicara tentang hafazan dan kelebihan orang kata orang yang menghafaz dan sikit sebanyak tentang apa itu taranum. Jadi kita nak sembang lagi dengan panel kita selepas ini. Dan selanjutnya bersedia untuk mendengar alunan bacaan daripada panel kita, insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama Assalamualaikum pagi ini, dan kita bersiaran khas sebenarnya sempena dengan majlis menghafaz Al-Quran
Dan sebenarnya kita punya panel tadi, kita dah ada qori-qori. Betul. Kita nak tambah seorang lagi. Masya Allah. Ilmuwan hebat. Siapa yang ketiga ni? Ustaz Taha Hassan Azhari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata sesak tadi. Jam tadi Ya, sikit. Semua orang nak pergi, rasanya nak pergi majlis menghafal Quran tu. Yang sesak tu. Allahu akbar. Meriah Alhamdulillah. Okey, baik. Kita berbalik kepada tadi pasal taranum tadi lah. Betul. Jenis-jenis taranum, sebab saya rasa ramai yang bila tengok wajah ustaz, wajah doktor, dia memang tahu dia nak dengar suara. Betul. Boleh request. Oh, ada. Mungkin boleh ceritakan sedikitlah jenis-jenis yang ada, berapa jenisnya. Silakan. Baik, ahlinya pun ada sini. Ya, Kalau tak salah semua ahli ni. betul kan, kita boleh kongsi bersama lah. Silakan. Secara umumnya taranum ini dia ada taranum yang utama kita panggil sebagai usul, kemudian kita ada furu'. Jadi dan juga ada jenis-jenisnya, Hijazi dan juga Misri. Kita di Malaysia ni ada terkenal dua aliran ni lah. Kalau di luar negara ada satu lagi dipanggil aliran Iraqi ataupun Baghdadi. Tapi kita di sini tak ada aliran tu. Hijazi dengan Masri sahaja. Hijazi Masri saja. Malizi tak ada. Malizi tak ada. Jadi dua. Jadi nama tu berdasarkan tempat lah sebenarnya. Ya, berdasarkan nisbah pada tempat, di mana Hijazi ini aliran orang panggil sebelah Mekah semua sana kan. Dan dia di Malaysia ni dia popular, kalau tengok kitab ditulis oleh ulama-ulama kita dalam bidang ataupun pakar-pakar dan taranum di bidang di Malaysia ni, dia popular sekitar zaman Datuk Ismail Hashim satu masa dahulu. Kita panggil 60-an ke bawah lah. Kemudian bila era Datuk Maksum Pergau, maka bermulalah era taranum Misri. Ataupun Masri, setengah orang panggil Masri, ada panggil Misri, wa ma ila zalik, tak masalah. Jadi aliran Misri dan Hijazi ini dua aliran yang berbeza dari sudut dia punya orang panggil pembawakan lagu itu. Di mana Hijazi ini dia lebih agak cergas dan kasar sikit, lebih panas. Ustaz Amir dia pandai Hijazi ini. Kita boleh minta dia contoh kan. Panas. Contoh dia mahir. Allah mahir. Dan juga Misri, manakala Misri pula dia lagu yang kita panggil agak alirannya macam ala-ala Mesir sikit, iaitu lebih lembut dan juga pembawakannya lebih berseni. Begitu. Jadi dalam aliran ini maka adalah lagu-lagu dia tu. Sebagai kalau Hijazi dia ada lagu-lagu Hijazi, dan lagu Misri ada lagu Misrinya. Macam kalau kita boleh Ustaz Amir boleh bagi contoh kan, sebab mungkin ada orang tak boleh nak beza keras dan lembut tu macam mana bunyi kerasnya, macam mana lembutnya bunyi. Minta contoh sikit kalau boleh kan. Contoh sikit Ustaz. Sebenarnya saya tambah sikit doktor sebut tadi, aliran Masri, aliran Hijazi ni dia lebih awal lah, ya, sebelum popular aliran Masri. Tapi mengikut apa yang kita faham, maknanya orang-orang Mesir ni mereka sebenarnya ada satu kurniaan Allah, suara mereka banyak yang bagus-bagus. Kalau kita lihat qari-qari yang terkenal, bila orang sebut qari mesti kebanyakan dari Mesir. Sama ada Syekh daripada zaman Syekh Muhammad Khalil Khusari, zaman Muhammad Rif'at, zaman yang dahulu, semua daripada Mesir. Jadi kita jarang dengar qari dari Mekah contoh. Ada tapi tidak begitu masyhur. Jadi orang Mesir ni mereka mengolah daripada lagu Hijazi juga, cuma lebih lembut. Jadi kalau kita kata contoh, katalah lagu Hijazi, Bismillahirrahmanirrahim, dia keras sikit. Tapi kalau pergi Mesir, Bismillahirrahmanirrahim, dia lembut sikit. Saya teringat kepada Tan Sri Hassan Azhari, dia sebut kalau lagu Hijazi ni kalau orang tidur dengar terjaga. Jaga terus. Tapi lagu Masri kalau orang jaga dengar dia boleh sampai terlena. Itu dia punya lembutnya jaga lena. Dia macam didodoi. Begitu. Itu saya rasa mungkin masing-masing ada keunikan lah. Yang penting kita nak bagi Quran tu bunyi sedap, bunyi menarik. Dan dalam tu adalah beberapa jenis lagu dia. Tu baru sikit tu. Dah berkembang dah belum saya, masya-Allah. Jadi baru ahlinya yang baca kan. Jadi saya nak beralih kepada Ustaz Taha pula kan. Ustaz Taha berkaitan dengan orang ni nak menghafaz. Jadi macam tadi kita kata gunakan mungkin kaedah taranum itu salah satu jalan untuk menarik ataupun memberikan rasa keseronokan untuk menghafaz. Jadi Ustaz, salah tak kalau ada di kalangan kita yang cuba untuk menghafaz tetapi tak faham maksud? Ya. Faham? Hafal je lah dia tu. Ya, betul. Macam mana Ustaz? Silakan. Okey. Pertamanya sebelum saya terlambat lah, saya nak ucapkan selamat Hari Guru.
Alhamdulillah. Semalam kan? Ya. Hari ni. Hari ni. Hari ni kan? Dia dekat-dekat 1000 hari. Kepada semua lah. Ya, Umat ya. Islam, guru-guru kita semua kan. Sebab penting juga, inilah peluang ni kita nak ucapkan. Sebab saya sandarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Taala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kalian, di kalangan kamu, dan begitu juga orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa tingkat darjat kedudukan yang mulia. Begitu juga Nabi SAW seperti mana dinyatakan oleh Ahmad Al-Busrawi dalam kitab Al-Amali. Beliau menyatakan bahawa Nabi SAW berkata, tidak akan ada datang satu hari ataupun idza ata yaumun la azdadu fihi ilma yuqarribuni ila Allah fala burika li fi tura'i syamsi zalika al-yawm. Kiranya ada datang satu hari yang munculnya matahari sehingga terbenamnya matahari, tetapi tidak ada tambah pun ilmu pada aku pada hari itu, maka yang ilmu itu tidak boleh mendekatkan diri aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermula daripada matahari muncul sampai terbenamnya tidak ada keberkatan dalam hidupku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti mana dinyatakan oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad ataupun Abi Osman Muhammad bin Ahmad Qaimaz Al-Zahabi dalam kitab Tazkiratul Huffaz. Beliau menyatakan bahawa innal hikmah tazidu syarafa syarafan wa tarfa'u al-'abda al-mamluk hatta tujlisuhu majalis al-mamluk. Sesungguhnya hikmah kebijaksanaan ilmu itu dapat menaikkan darjat orang yang mulia kepada peringkat tingkatan yang lebih mulia. Dan boleh mengangkat seorang hamba abdi itu ke tempat majlis-majlis raja-raja. Dia boleh duduk bersama dengan mereka. Jadi persoalan tadi berkenaan tentang mereka hafal Quran tapi tak faham makna. Begitu juga hafal Quran, baca Quran tapi tak tadabbur pada ayat Al-Quran. Maka hal ini bukanlah perkara baru. Tidak ada pun dikatakan di sana hukum makruh ataupun haram dan sebagainya, tidak. Kalau kita imbas kembali pada zaman Nabi SAW, bagaimana tengok Ibnu Umar ataupun Ibnu Abbas sebagian periwayatan, beliau mengatakan bahawa saya menghafal surah Al-Baqarah selama 2 tahun. Kenapa? Bila tanya kenapa lama sangat hafal surah Al-Baqarah selama 2 tahun? Saya hafal surah Al-Baqarah saja yang 286 ayat itu selama 2 tahun kerana saya nak memahami isi kandungan dalam ayat itu. Allah. Setelah beliau menghafal dan memahami isi kandungan, ini Arab ni. Ini orang Quraisy ni. Yang bahasa Arab ni harian itu. Ya. Kita betul lagi. Allah. 2 tahun dia nak memahami saya. Jadi setelah beliau khatam ataupun hafal surah Al-Baqarah ini, dah faham apa yang terkandung, mereka pun anjurkan majlis khatam Quran dan sembelih kambing. Ini 2 tahun surah Al-Baqarah. Jadi yang lebih baik adalah kalau kita hafal Quran, maka kita tambahkan lagi satu ilmu, kita fahamkan isi kandungannya. Kalau kita ahli Quran, bagaimana kita tengok ulama dia menilai ataupun mengeluarkan hukum ayat-ayat yang nasakh mansukh, ayat halal haram dan sebagainya. Itu semua tujuannya untuk bertadabbur ayat Al-Quran. Betul. Tak rugi pun. Lebih-lebih lagi kalau kita dah faham ayat Al-Quran, kita tahu waqaf dan ibtidak dan sebagainya. Itu penting sekali. InsyaAllah. Jadi tak adalah hukum haram ataupun makruh dan sebagainya, tapi anjuran galakkan untuk memahami makna Al-Quran untuk yang lebih baik. Ya, untuk berdasarkan bahasa sendiri bangsa itu. Maksudnya akan bagusnya kalau kita dapat menghafal Al-Quran dan masa yang sama dapat belajar bahasa Arab Tamam. dan memahami. Lebih baik itu lebih Bayangkan baik. Ibnu Abbas 2 tahun surah Al-Baqarah, dia fahamkan fiqh, dia fahamkan tafsir. Sebab tu yang Nabi doakan dia, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, fahamkan dia dalam apa ilmu agama dan alimkan dia dalam takwil Al-Quran. Doa yang mustajabkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil hujah tadi, ambil dalil daripada Ibnu Abbas ke, nescaya sampai sekarang tak selesai kita. Itu orang Arab baru 2 tahun. Kita Melayu ni dengan lidah Melayu ni. Allahu Akbar. Maksudnya banyak lagi yang kita nak kena belajar lah sebenarnya, subhanallah. Okey. Baik, ramai dah tertampar tadi dah. Tertampar, terguris. Bukan terguris, maksudnya terasa. Terbaring mana? Hashtag tersentak. Terbaring mana tadi? Sebab Ustaz Amir kata tadi dengan ayat tadi boleh membaringkan orang. Allah. Tidur kau. Apapun, kita nak tenangkan dulu Ustaz. Iya, betul. Supaya insya-Allah kita rehat sekejap dan kita akan kembali selepas ini. Kita sambung perbincangan bersama dengan tetamu kita. InsyaAllah.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Adik Aisyah jangan bagi. Adik. Allah. Abang nak tanya ni, pakcik-pakcik nak tanya soalan ni. Adik nama apa, Dik? Adik Aisyah. Masya-Allah. Adik Aisyah umur berapa tahun? 9. 9 tahun. Darjah 3 lah. Setakat ni dah hafal Quran sampai juzuk ke berapa dah? Juzuk 30. Juzuk 30 Alhamdulillah. Okey, adik Aisyah tunggu sekejap. Kita nak tanya barisan Pakcik-pakcik panel ni. hakim. Ustaz. Pakcik Hakim. Macam mana bacaan? Komen sikit. Ada bagi kat juri hakim. Ketua. Kami pun tak tahu yang mana nak Okey, dah bawa. Betul lah. Masya-Allah bacaan adik. Untuk umur ketika itu Betul.
sudah boleh membaca dan menghafal seperti itu adalah satu pencapaian yang sangat baiklah bagi kami. Alhamdulillah. Berapa umurnya? 9 tahun. 9 tahun, masya-Allah. 9 tahun kita berapa tahun nak ambil masa nak hafal Tabarakal Lazi. Dah hafal pun nak tengok mushaf lagi. Kata benda patut dibaca sebelum tidur setiap hari kan Nabi anjurkan baca surah Tabarakal Lazi kan. Tetapi bagi kami lah bacaannya itu bagus dan ada lagu. Cuma mungkin biasalah budak-budak kan benda kita kata kesalahan besarnya tiada. Cuma kita panggil mungkin lahan khafi yang tersembunyi, hukum raw sebagainya itu boleh dibaiki ya Ustaz Amir. Ustaz faham untuk masa akan datang Ustaz Amir ada ulasan apa? Tambahan. Saya pula jadi pengacara. Itu jadi macam peserta tambahan. Alhamdulillah adik baca dah bagus. Cuma huruf tu boleh baiki dari masa ke semasa. Tapi yang penting dia sudah pertama dia dah hafal. Yang kedua dia tidak ada kesalahan besar, contoh yang satu harakat dibaca 2 harakat, yang 4 harakat dibaca 2 harakat tak ada. Cuma masalah sifat huruf sikit-sikit lah. Itu saja. Dan kalau kita lihat dalam pembacaan Quran ni, sifat huruf adalah benda yang memang ramai orang bukan kata orang Melayu saja, orang Arab ke pun yang bermasalah biasa pada sifat huruf. Sebab kalau mat kita senang kira. Wama, kita kata pendek tu panjangkan lagi, dia pun baca wama. Tapi kalau shin nak bunyikan anginnya apa itu yang insya-Allah saya doakan insya-Allah adik akan berjayalah insya-Allah. Ustaz Taha nak tambah sikit Ustaz Taha. Saya kira cukuplah Ustaz Amir dengan Ustaz Anwar komen tadi cukup baik dah sebenarnya. Cuma saya nak kaitkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cakap Allah Taala akan menangguhkan bala. Bala ni ujian, musibah dan sebagainya kerana ada di dalam rumah ibu bapa mengajarkan anak-anak yang baca Al-Quran. Sebab ini Allah Taala tangguhkan. Ini bukti depan kita ada anak kecil membaca Al-Quran dan diajar oleh mak dan ayahnya insya-Allah. Sebab tu Allah Taala tangguhkan hari ini bala adalah sebab ini. Allahu akbar. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan adik doakan pakcik-pakcik kat sini sama jugalah kita pun. Nak elak daripada bala ni. Betul lah. Terima kasih adik Syah. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum. Okey, subhanallah. Macam tu saya. Umur 9 tahun dah dapat menghafal Quran. Kita ni macam tadilah Ustaz menjadi hakim kepada seorang budak kan. Tu baru budak. Okey. Kalau kita lihat pula kepada majlis kita ni, situasi sebenar dalam majlis tilawah maupun majlis menghafaz Quran dari sudut pemarkahan, bahagian markah yang adik itu bahagian mana sebenarnya? Bentuk-bentuk dalam kategori ni. Kalau kita lihat dalam majlis menghafaz Al-Quran, ada beberapa benda lah yang diberi penilaian. Yang pertama, sudah pasti hafal lancar lah. Itu wajaran yang paling besar sekali. Maknanya kalau penghakiman tu, bila peserta tu sangkut aja, hakim potong 1. Maknanya kalau dia 10 kali sangkut, 10 markah dipotong. Ya. Walaupun ditegur dan dia boleh baca balik, markah tetap dipotong. Itu kita kata sebab pertandingan lah, kita nak cari yang terbaik. Kemudian tajwid pun penting. Kemudian fasahah ni lebih pada wakaf ibtidak dan tidak tersasul dan sebagainya. Kemudian ada juga taranum. Ini balik pada tadi tu, taranum nak juga. Maknanya ada bunyi lagu yang berbeza-beza. Jadi kalau kita dalam pertandingan hafazan, sekurang-kurangnya peserta kena menggunakan 2 lagu. Maknanya kalau ada 4 soalan, tidak kisah di mana, tapi dalam 4 soalan tu 2 jenis lagu. Kita tak nak bacaan tu sama je bunyi lagunya. Mesti lagu, contoh soalan 1, 2 dia bawa bayati, 3, 4 dia buat hijaz. Okeylah ya. Kemudian ada suara. Suara mestilah, suara penting ya. Sebab kalau suara sakit, lagu pun tak jadi, huruf pun tak jadi. Contoh kita sesemua nak bunyi dengung pun tak boleh keluar ya. Suara sangat penting. Dan satu lagi, kalau di peringkat kebangsaan yang 30 juzuk ni kita ada bahagian tafsir. Mana cuma kita nak memudahkan pihak JAKIM, memudahkan peserta, diberi skop. Maknanya tahun ni target soalan tafsir adalah daripada juzuk 9 sehingga 12 contoh. Jadi peserta study ataupun mengkaji daripada situlah, juzuk 9 sampai 12. Kalau kita nak buka 30 juzuk tu saya kira memang agak berat juga. Dia sikit pun maknanya tapi ada manfaat insya-Allah. Jadi semua tu di markah itu dipilihlah yang terbaik untuk mewakili Malaysia dan diwakili oleh hafiz kita tahun ni. Alhamdulillah, itu dia.
Susah juga sebenarnya nak menghakimi. Nasib baik kita tak kena baca tadi kita dua hakim. Habislah saya pun kena keluar. Itu kan, tapi alhamdulillah galakkan yang diberikan tadi semua tambah Ustaz Taha, dibagikan satu rangsangan kepada kita betul Ustaz Amir betul sendiri. Jadi kita nak meningkat juga tentang kelebihan sebenarnya, apa kelebihan menjadi penghafaz Al-Quran Allah bersama dengan tetamu kita. Sekejap lagi lah. Apa pun kita tenang-tenang rehat-rehat, habiskan sarapan dulu. Insya-Allah. Kita jumpa lagi selepas ini. Baik, Alhamdulillah. Kembali dalam rancangan Assalamualaikum dan saya rasa ramai tertunggu-tunggu di hadapan TV sekarang ini menantikan perbincangan kita, mengikuti perbincangan kita dan insya-Allah selepas ini juga kita akan terus ke PWTC. Ya. Jadi tadi kita bincang-bincang tadi tentang hafazan. Kebetulan Ustaz Taha banyak dia kutip daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya Ustaz berkaitan dengan kelebihan sebab nak bagi galakkan ni terutama pada kita yang berusaha untuk menjadi hafiz ataupun hafaz ataupun bagaimana dengan mak ayah yang nak mendidik anak-anak menjadi seorang hafiz. Kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala firman Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maknanya apa? Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Ini kalau Allah Ta'ala sendiri jaga, maka kita berhak juga untuk menjaga. Jadi Allah Ta'ala muliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berbeza dengan umat-umat yang terdahulu. Di mana ada satu konsep yang Allah Ta'ala berikan, yang Nabi ajarkan kepada kita, yang ini membaca Al-Quran secara zahrul qalb ataupun zahrul qalbi. Apa maksud zahrul qalb? Zahrul qalb iaitu membaca Al-Quran secara hafazan tanpa lihat mushaf. Ya. Kenapa mesti ada ini? Sebab umat dahulu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka baca kitab suci dengan membaca saja. Mesti tengok kitab suci tu. Dia tak boleh hafal. Ini khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khususiat? Khususiat itu keistimewaan yang tidak ada dikurniakan pada umat yang terdahulu. Ya. Baca Taurat, baca Injil, baca Zabur, kitab-kitab suhuf yang dahulu, mereka mesti buka lembaran tu. Tak boleh hafal, mereka tak boleh hafal. Jadi mereka mesti buka baca. Jadi bila nak hafal mereka tak boleh masuk. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad SAW yang ada 6,236 ayat itu kita boleh hafal. Itulah mukjizat dan kelebihan Al-Quran itu sendiri. Nak disingkat lagi banyak. Okey Ustaz, kita nak berintah langsung sekejap nak melihat suasana dan keadaan di PWTC sekarang ini dan kita akan bersama langsung terus nanti jam 9 nanti dijangka jam 9 akan bermula. Jadi kita saksikan sedikit keadaan di sana. Kita saksikan. Insya-Allah kerana majlis akan bermula sebentar saja lagi. Betul. Hari ini hari pertama untuk hafazan. Jadi besok pagi kalau sempat lagi boleh hari kedua dan seterusnya hari ketiga dan kita akan bersiar secara langsung menerusi TV Al-Hijrah. Dan sebenarnya saya juga nak memaparkan kepada madrasah-madrasah tahfiz yang ada kelapangan untuk datang bersama-sama. Betul. Sebab saya seronok semalam pun bila berada di majlis tilawah semalam. Saya seronok sebab budaya mereka yang datang tu adalah setiap kali ayat Quran dibacakan mereka masing-masing akan buka Al-Quran. Ya. Itu satu budaya yang saya rasa satu petanda dan yang ramai buka tu anak muda. Ya. Anak muda dan depan-depan saya satu tengok ya Allah subhanallah ni nak buat menantu kalau boleh ni. Allah. Baik. Itu antara cerita-cerita kita lah. Okay, dan kita masih lagi ada bersama dengan tiga panel tadi. Tadi Ustaz Taha dia ada sentuh salah satunya. Jadi dan tengok Ustaz dia ayat tak habis lagi. Itulah betul. Minta maaf Ustaz kena potong jadi kita sambung sekarang. Sambung. Itulah Ustaz. Okey. Jadi boleh kita simpulkanlah kelebihan jadi hafiz atau hafiz Al-Quran ini ada dua kebahagiaan iaitu di dunia dan di akhirat. Di dunia antaranya saya petik poin-poinnya lah panjang kalau nak diberikan hadis itu. Antaranya Nabi bersabda inna min ijlali min Allah taala ikramun zi syaibatil muslim wa hamil qur'ani ghairil ghali wal jafi anhu wa ikramis sultanin al-muqsit. Maknanya Nabi cakap sungguhnya daripada kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang itu adalah bila dia menghormati orang yang tua. Syaibatul muslim maknanya beruban, orang muslim yang beruban, tapi dimaksud di sini hadis adalah orang tua. Dimuliakan orang tua itu maka Allah Ta'ala akan agungkan dia. Kedua, dimuliakan seseorang itu kerana dia hamilul Quran, ghairul ghali wal jafi anhu. Allahu akbar. Dia hamil Quran ni bukan hamil memegang saja. Bukan pegang itu. Hamil yakni hafzul Quran wa aqrahu. Hafal Al-Quran dan membacanya. Kalau hafal saja tak baca tak boleh juga. Kalau baca belum ulama dia bincang tentang hamil Quran apa. Hamil Quran yakni maknanya adalah orang yang menghafal Quran dan membacanya. Itu maksud hamil Quran. Ya, bukan hamil yang bawa Quran dalam beg, itu hamil juga tapi hamil lain. Zahir. Itu zahir. Itu zahir.
Okey. Sebab tu Imam Nawawi dia karang satu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Adab-adab orang yang membawa Al-Quran, hafal Al-Quran. Macam mana ada orang ini? Okey. Saya sambung. Yang kedua, dia menghormati ahli Al-Quran, yang mana ahli Al-Quran tu ghairul ghali wal jafi anhu. Dia tidak melampau dan tidak lebih-lebih. Hari ini ramai ahli Al-Quran saya minta maaf tapi dia lebih-lebih. Allahu Akbar. Saya minta maaf ni. Allahu Akbar. Teguran untuk kami juga ni. Semualah. Maksud saya sendiri. Apa maksud lebih tu? Malailah fikir. Dan ketiga yang dihormati, orang ni diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila dia memuliakan seorang raja ataupun pemerintah yang adil. Siapa yang tiga buat ini, maka Allah Taala akan agungkan dia. Allah. Yang kedua tadi tu kita nak fokus iaitu hamil Al-Quran, dengan syarat orang itu tidak ghali wal jafi. Ya. Itu pertama. Ini kat dunia je baru ni. Makna Allah Taala dapat kemuliaan. Dapat kemuliaan. Baik, yang kedua ada satu kisah pada satu hari peperangan tercetus antara orang Islam dengan orang musyrikin Mekah. Iaitu peperangan, saya tak ingat peperangan apa, tapi peperangan besar sehingga menyebabkan ahli Quran ramai meninggal. Tapi bukan zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Nabi. Kemudian ada dua orang hendak ditanam. Tidak masuk dalam lahat. Jadi Nabi tanya sahabat yang masih hidup, antara dua ini yang mana lebih banyak dan lebih menghafal Al-Quran? Sahabat Nabi cakap, yang si fulan itu ya Rasulullah yang banyak hafal Al-Quran daripada si ini. Kalau begitu kita dahulukan dia masuk dulu dalam kubur. Maknanya orang ahli Al-Quran ni dia dahulukan tanam daripada orang yang kurang hafal Al-Quran. Itu dia. Itu sama-sama sahabat Sama-sama sahabat. Nabi cakap lagi, ini poin ketiga. I'maru bihi qulubakum wa'maru bihi buyutakum. Imarahkan hati-hati kalian dengan menghafal Al-Quran. Dan imarahkan rumah-rumah kalian dengan baca dan hafal Al-Quran. Rumah itu nur. Nabi cakap jangan jadikan rumah kamu seperti maqabir, kubur-kubur. Macam mana keadaan dia? Sunyi. Lagi? Gelap. Lagi? Ada binatang berbisa dan sebagainya. Ya, kalau kena pukul kita, pukul lah. Usang dan sebagainya. Ya, Nabi kiaskan begitu. Itu baru di dunia. Nabi cakap lagi, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Maknanya dilantik menjadi imam itu di kalangan satu kaum itu ketika nak solat, hendaklah orang yang paling aqra' tu maknanya bukan orang paling bagus baca, ahfazul Quran. Di samping baca Al-Quran dengan baik. Walaupun dia ahli fiqh, tapi dia tidak baca Quran dengan baik, tidak didahulukan. Itu di dunia. Allahu Akbar. Peringkat demi peringkat yang telah pun diberikan, kata istilahnya motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak sentuh lagi dekat akhirat lagi tu. Betul. Itu baru di dunia aja. Itu cerita dunia kan. Kita cerita sambung nanti kelebihan di akhirat pula nanti insya-Allah bersama Ustaz Taha dan juga pimpinan kita. Insya-Allah. Okey, dan sebenarnya kita dah dapat isyarat daripada PWTC untuk kita terus ke sana bagi kita menyaksikan majlis menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-59 kali ini insya-Allah. Insya-Allah hari pertama. Sama-sama kita sama-sama saksikan dan sama-sama kita hayati bacaan ataupun hafazan daripada para peserta. Dan kalau bolehlah masa penonton kita buka Quran masing-masing menghadap TV insya-Allah. Sambil insya-Allah. Okey, kalau semua sudah bersedia, kita akan terus ke sana di PWTC, sama-sama kita saksikan.